Tuan Syekh ni dia pakai mula dengan hukum selalu. Tulis. Pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama menghukumkan sunat membaca kunut pada sembahyang subuh. Sembahyang subuh ni sunat. Siapa dia kata sunat? Sembahyang subuh kena baca kunut. Tulis itu. Sebab dia tak tulis ini, kita kena tulis. Iaitu mazhab Syafi'iyah dan mazhab Al-Malikiyah. Mana kita mazhab Syafi'i dengan Maliki, dua-dua ni baca kunut subuh. Apakah dalil dia? Tengok tu. Sehingga mereka jadikan sebahagian sunat ab'ad. Apa dia sunat ab'ad? Dalam fiqh mazhab Syafi'i, dia bagi dua sunat. Satu sunat ab'ad, satu lagi sunat hay'ah. Apa makna sunat ab'ad? Sunat ab'ad ni mana sunat kalau kita tinggal, mana-mana sunat ini disunatkan pula ganti, dijabarkan dengan sujud sahwi. Dijabarkan mana diganti dengan sujud sahwi. Mana kena sujud sahwi pula. Tapi kalau sunat hay'ah tak ada sujud sahwi. Sunat hay'ah habis-habislah, tamat begitu je. Lafaznya, lafaz kunut ni ambil daripada mana lafaz kunut ni? Ambil daripada hadis Nabi SAW ajar kepada cucu dia. Nabi ajar kepada cucu dia Al-Hasan bin Ali. Tulis itu. Nabi kita ajar kepada cucu dia Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datuk dia ajar kepada dia bacaan doa dalam solat witir. Ni doa kita ni. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Jadi dia ada riwayat lain pula, wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Macam-macam riwayat ada. Falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maknanya kalau kita ambil daripada hadis cucu Nabi tadi, siapa? Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Itu lapak dia sampai situ. Itu dia panggil hadis yang Nabi kita salah ajar kepada siapa? Ajar kepada cucu dia Al-Hasanu ibnu Ali. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu wa an abihi wa an jami'is sahabah. Jadi kita kena ingatlah hadis ni dibaca oleh cucu Nabi radhiyallahu anhu. Hadis ni riwayat Tuan Syekh kita tak sebut riwayat. Riwayat dia tanda itu. Riwayat oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i. Ya panjang lagi lah. Baiklah. Itu bacaan Nabi kita sallallahu ajar kepada cucu dia. Jadi dibaca kunut ni baca dalam solat witir. Dan dari Ibnu Abbas, ada lagi riwayat lain daripada Ibnu Abbas, kana Rasulullah yu'allimuna du'a nad'u bi fil qunut min salatis subhi Allahumma hdini. Jadi riwayat yang kedua daripada Ibnu Abbas mengatakan Nabi kita sebut dalam solat subuh. Dalam solat subuh, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu pandangan siapa? Pandangan yang pertama, ia mengatakan kita baca kunut pada solat subuh. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, tengok hadis ni, hadis Ibnu Abbas yang mengatakan Nabi kita baca solat subuh Allahumma hdini tadi. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, seorang ulama hadis, dia kata dan pada sanad hadis ini dhaif. Sanad hadis ini dhaif. Maka apa lagi dalil mazhab yang kata baca kunut ni? Ini panjang lagi lah kalau kita nak perbahasan.
Tapi tuan syekh kita ni dia tak faham banyak dah. Dikata dalil lagi daripada Anas radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu qanata syahran yad'u ala qatil ashabihi bi bi'ri ma'unah. Thumma taraka fa amma as-subh falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Nabi kunut selama sebulan mendoakan kepada sahabat-sahabat dia yang dibunuh dalam peperangan, dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah. Apa dia Bi'ru Ma'unah? Kemudian Nabi kita berhenti. Kejap lagi anak cerita tentang Bi'ru Ma'unah tadi. Wa fa'amma subhu falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Maka adapun kunut subuh, Nabi kita terus baca sampailah Nabi kita meninggal dunia, sampai Nabi kita wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini rawahul Hakim wal Baihaqi. Maka timbullah dua dalil ataupun lafaz yang menyebut tentang solat baca kunut pada solat subuh dalam hadis yang dia baca ini. Baik para jemaah sekalian, kita pun tengok hadis ini. Tulis rawahul Hakim wal Baihaqi, rawahul Imam Ahmad dalam Musnad. Imam Nawawi kata dalam kitabnya Al-Khulasah, sanad dia sahih. Sanad dia sahih. Jadi maka timbullah perbincangan ulama. Itu dalil pendapat yang pertama, pendapat yang kita duk baca hari ni. Pendapat siapa? Pendapat Imam Syafi'i. Maka kata Nawawi rahimahullahu taala, wa'lam annal qunut masyru'u indana fi subhi. Ketahuilah bahawa baca kunut itu indana, mengikut ulama mazhab Syafi'i, disyariatkan dalam solat subuh, wa huwa sunnatun muakkadatun. Sunat muakkad. Lau tarakahu lam tabtul salatu. Kalau dia tinggal tak batal solat. Lakin yasjudu lis-sahwi. Jadi sunat pula dia sujud sahwi. Sawa'un taraka amdan aw sahwan. Dia tinggal dengan sengaja ke dia tinggal dengan terlupa. Ini kata-kata Imam Nawawi di mana? Dalam kitab dia Al-Azkar, Al-Azkarun Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan bahawa perkara ini jelas. Jadi jelaslah kepada kita bahawa kunut subuh itu sunat dalam mazhab Syafi'i dengan hadis-hadis yang telah disebut tadi. Tak kiralah. Yang pentingnya kalau tinggal dengan sengaja pun tak batal, dengan terlupa pun tak batal, cuma sunat sujud sahwi. Jadi tuan-tuan kena tanda betul-betul sini, supaya kalau kita pergi tempat orang tak baca kunut, jangan duduk kena baca, tak lagi sembahyang subuh ni. Sebab ada sekumpulan orang pergi Mekah tak segi sembahyang subuh di Masjid Haram. Dia kata tu imam tak baca kunut. Jadi kita belajar molek-molek supaya kita luas, ilmu kita luas. Kita pergi tempat orang tak baca kunut, macam mazhab Hambali dengan mazhab siapa dia ni, Abu Hanifah, dia tak baca kunut. Kita ikut dia, tak baca kunut. Jadi kita kalau kita tak baca pun, Imam Nawawi kata tak batal, tinggal sengaja ataupun tinggal terlupa. Dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi kata wa bihadza qala aksarus salaf wa man ba'dahum. Jadi ramai di kalangan ulama-ulama salaf baca kunut. Baca kunut. Dan di antara ulamanya, di antara ulama salafnya yang paling besar sekali Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, Ibnu Abbas dan Al-Bara. Ini nukilan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Tuan-tuan tandalah. Baik, sekarang kita nak pergi kepada pandangan yang kedua. Tulis, pandangan yang kedua. Kata setengah ulama, pandangan yang kedua ni mazhab siapa? Mazhab Abu Hanifah dengan mazhab Hambali. Dia kata tiada disunatkan berkunut pada subuh. Dan sesungguhnya disyaratkan dia pada nawazil. Maknanya sunat kita baca kunut ni ketika ada peristiwa-peristiwa nawazil, makna peristiwa yang berlaku. Ada bencana, ada peperangan, ada huru-hara, ada apa sajalah, yang pentingnya benda tak elok, maka kita kunut nazilah. Di masa darurat pada sembahyang fardu yang 5
dan ditinggalkan dia pada ketiadaannya. Manakala tak ada nazilah, tak ada kunut. Ini kata pandangan yang kedua. Siapa dia tadi? Qala Abdullah bin Mas'ud. Di kalangan sahabat, Abdullah bin Mas'ud pilih pandangan tak ada kunut. Dan di kalangan mazhab, Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, dan mazhab ulama mazhab Hanafi, dan Imam Ahmad, iaitulah mazhab Hambali. Di dua mazhab tak baca kunut. Manakah dalil mereka? Kita tengok dalil, barulah kita rasa orang panggil belajar habis. Dalam kitab, kata Al-Hafiz Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ni besar, 4 jilid kitab. Dia kata tiadalah terdapat dia dari petunjuk Nabi SAW akan kunut di waktu subuh itu sentiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan membacanya pada tiap-tiap kali selepas i'tidalnya setelah bangkit dari rukuk. Doanya Allah mahdini hingga ke akhirnya dengan menguatkan suaranya dan diaminkan oleh sahabat-sahabat. Demikian seterusnya sehinggalah baginda Nabi SAW meninggal dunia. Jadi Ibn Qayyim dia pilih pandangan yang kedua, sebab tak ada riwayat banyak-banyak. Kemudian tiada pula perkara itu termaklum kepada umat-umat di waktu itu, bahkan kebanyakan mereka meninggalkannya, dan juga jumhur sahabat-sahabat tidak disebut, sehingga ada mereka yang berkata perkara itu muhdas. Muhdas maknanya perkara yang baru. Ini kita sebut dah tadi, siapa dia yang mewakili kumpulan ini, dia kalangan sahabat, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan telah sedia maklum pula bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau baginda berkunut tiap-tiap sekali subuh dengan membaca doa ini, dengan diaminkan pula oleh sahabat-sahabatnya, tentulah diturut oleh semua umat-umat di waktu itu. Sebagaimana mereka menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaringkan bacaannya dalam sembahyang dan bilangannya dan waktunya. Dan kalaulah harus mereka meninggalkan perintah kunut itu, tentulah harus mereka meninggalkannya dan tiadalah ada perbezaannya. Dan yang sebenarnya yang disukai oleh pengarang yang alim itu, bahawa maknanya pengarang kitab ni Zadul Ma'ad, bahawa Nabi SAW berkunut dan meninggalkannya. Maknanya gila-gila, ada kunut, ada tak kunut. Sedang meninggalkannya lebih banyak daripada memperbuatnya. Kerana sesungguhnya kunut itu ialah mendoakan bagi suatu kaum dan mendoakan bagi yang lain. Kemudian baginda Nabi SAW tinggalkan dia manakala datang mereka yang mendoakan bagi mereka itu, dan terlepas mereka itu daripada tertawan, dan telah Islam mereka yang didoakan di atas mereka itu, dan datang mereka itu bertaubat sepenuhnya. Ini dia kata, maknanya kesimpulan dianya, kunut itu ada baca, ada tak baca. Baik, tamaklah kita perbincangan tentang kunut subuh. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita pegang dengan apa yang disebut oleh Imam Nawawi tadi, sunat setiap hari. Tapi kalau sekali-sekala imam lupa atau tertinggal, jangan bising, sebab ada juga khilaf di situ. Dan kalau tertinggal pun tidak batal solat. Letaknya situ, tidak batal solat, cuma disunatkan apa? Disunatkan sujud sahwi. Baiklah, habislah isu solat subuh.